إلا بالله العلي العظيم. Kitab Bidayatul Hidayah, muka surat 13. Surat 13, baris yang ke-8 daripada atas. Baris yang ke-8 daripada atas. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi amin. Dan keempat daripada 8 perkara yang mustahil, lawan kepada sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, iaitu mumasalatuhu ta'ala lil hawadith. Mukhalafatuhu ta'ala lil hawadith, bersalahan dengan makna tidak serupa Allah subhanahu wa ta'ala akan segala perkara yang baharu. Lawan dia mumasalatuhu ta'ala lil hawadith. Mumasalah ni serupa Allah subhanahu wa ta'ala akan segala perkara yang baharu. Serupa akan segala perkara yang baharu ni keluar 8 mumasalatuhu ta'ala lil hawadith. Serupa ni ada 8 serupa Allah subhanahu wa ta'ala akan segala perkara yang baharu, yang mustahil bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Dan keempat daripada 8 perkara yang mustahil masuk di bawah mumasalatuhu ta'ala lil hawadith. Serupa Allah subhanahu wa ta'ala akan segala perkara yang baharu. Mustahil atas Allah, bahawa adalah bagi Allah berpanca indera. Berpanca indera mana beranggota. Kerana panca indera itu daripada lazim jirim. Kerana atas itu sifat anggota kepala, dan di bawah itu sifat anggota kaki, dan kanan itu sifat anggota yang kanan, dan kiri itu sifat anggota yang kiri, dan hadapan itu sifat anggota hadapan, dan belakang itu sifat anggota yang di belakang. Dan keempat, mustahil atas Allah, bahawa adalah bagi Allah berpanca indera, beranggota. Ini terjemahan daripada au lahu jihatun, ataupun bagi Allah tu jihah. Bagi Allah situ ada jihah, ada pihak. Bagi zat Allah tu ada jihah, ada pihak. Zat Allah ni ada zat sebelah kanan, zat Allah ni ada zat sebelah kiri. Kalau zat Allah ada zat sebelah kanan, sebelah kiri, beranggota lah. Macam kita, zat kita ni ada zat kita sebelah kanan ni, sebelah kanan. Zat kita sebelah kiri ni, sebelah atas kepala zat kita ni, sebelah bawah kaki, sebelah hadapan perut, sebelah belakang kau punggung lah, sebelah belakang kau. Maknanya kita ni berpanca indera. Mana apa? Beranggota. Sebab itulah zat kita ni ada jihah. Bila zat ada jihah, makna zat tu beranggota, berpanca indera dengan makna beranggota. Ini makna kepada au lahu jihatun, ataupun bagi Allah tu ada jihah. Bagi zat Allah tu ada pihak, ada jihah. Macam kita ni kan, mana jihah pihak kita sebelah kanan, belah kanan, belah kiri, makna kita beranggota. Mustahil Allah Ta'ala berpanca indera, beranggota. Adapun yang ketiga yang kita bicara minggu lepasnya, tu terjemahan daripada
au yakuna fi jihatin lil jirmi, ataupun adalah Allah Ta'ala tu jihah bagi jirim. Jihah bagi jirim, Allah di atas sesuatu jirim, Allah di bawah sesuatu jirim, Allah di kanan di kiri sesuatu jirim, Allah di hadapan di belakang sesuatu jirim. Sebab jihah ni keluar jihah yang 6. Keluar jihah yang 6. Mana atas bawah atas bawah kanan kiri, hadapan dan belakang. Jadi kalaulah Allah ni berjihad bagi jirim, maknanya di atas jirim, di bawah jirim, contohnya di atas arasy. Ini mustahil Allah ni di atas sesuatu daripada jirim. Yang keempat ni, au lahu jihatun, ataupun bagi Allah tu ada jihad. Zat Allah tu ada jihad kanan kiri. Hak yang ketiga tu, Allah Ta'ala berada di atas, di bawah, di kanan, di kiri akan jirim. Macam kita ni, kita berjihad di atas lantai contohnya. Ni kita belajar di atas lantai, di bawah atap. Di kanan kiri kita ada dinding. Ni kita berjihad ni. Bawah kita latar, atas kita atap. Kanan kiri hadapan belakang. Kanan kiri hadapan belakang dinding lah. Maknanya kita ni berjihad akan sesuatu. Adapun bagi kita jihad, ni zat kita ni. Zat kita ni ada jihad. Ni dua ni. Satunya mustahil Allah Ta'ala jihad bagi jirim. Yang keempatnya mustahil bagi Allah, bagi zat Allah tu ada jihad. Zat Allah sikit ada jihad, zat Allah tu. Yang ketiga, Allah berjihad bagi jirim. Allah di atas jirim. Adapun yang keempat ni bagi zat Allah tu jirim. Mana zat Allah tu ada jihad. Di zat Allah tu ada jihad. Mana zat Allah berpanca indera, beranggota. Hak tu hak yang keempat. Beza dengan yang ketiga, Allah Ta'ala ni di atas sesuatu. Allah di atas jirim. Di antaranya Allah di atas arasy. Ini kita bicara dah minggu lepas ni. Summa stawa 'alal arsy. Yang kita yang baca dalam Sajadah tu. Allah istiwa atas arasy. Dalam ayat Al-Quran, istiwa atas arasy. Istiwa ni masdar. Istawa yastawi istiwaan. Istiwa. Summa stawa 'alal arsy. Istawa yastawi, masdarnya istiwaan. Jadi ayat yang menceritakan Allah istiwa atas arasy 7 ayat. 7 ayat. Satu ayat sama, 7 ayat sama. Ianya adalah kalamullah yang wajib kita imani. Sebab ada golongan yang terpesong ni, apabila didatangkan ayat yang muhkamah, mana walam yakullahu kufuwan ahad, ayat yang muhkamah ni ayat yang terang maksud dia, ayat yang terang menunjukkan atas murad kehendak Allah Subhanahu wa taala, terang nyata maksud ayat. Walam yakullahu kufuwan ahad, dan tidak adalah bagi Allah setara serupa satu pun. Jelas ayat itu muhkamah. Ayat yang lain contohnya laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Tidak ada laisa kamitslihi, tidak ada sesuatu yang seumpama Allah Subhanahu wa taala. Itu ayat yang muhkamah, ayat yang terang maksud dianya. Tiba-tiba ada yang menyatakan hak ni hak golongan terpesonglah. Ayat walam yakullahu kufuwan ahad, satu ayat je.
Hak ning ni summastawa 'alal arsh, Allah istiwa atas arah ni 7. Jadi Allah tidak serupa dengan makhluk, satu ayat. Allah istiwa atas arah, Allah duduk atas arah ni kalau kita terpeso ni 7 ayat. Apa makna maksud perkataan ni? Walam yakul lahu kufuwan ahad, satu ayat. Laisa kamislihi syai'un wa huwa as-sami'ul basir, satu ayat. Jadi hak istiwa atas arah ni diterjemah dengan duduk atas arah ni 7 ayat. Maksudnya kena pakai hak duduk je lah. Hak satu ayat tu dia nak pakai lah, seolah maksud dia begitu. 7 ayat ke, satu ayat ke, satu huruf ke, kita imani belaka. 7 ayat kita imani, satu ayat kita imani, satu huruf kita imani. Qaf, satu huruf. Apa makna dia? Allahu a'lamu bimuradih, Allah yang mengetahui dengan kehendak Allah. Apa kehendak Allah dengan Qaf? Alif lam mim. Apa makna ayat? Allah yang mengetahui. Walaupun satu huruf ayat Quran ni Qaf, kita imani. 7 ayat ke, satu ayat ke, sama kita imani. Tapi nak letak Allah ni duduk atas arah ni diterjemah dengan makna yang tidak selayaknya bagi Allah Subhanahu wa taala daripada ayat summastawa 'alal arsh, ayat Allah duduk atas arah ni 7 ayat. Walam yakul lahu kufuwan ahad, satu ayat je dia kata. Laisa kamisi syai'un wa huwas samiul basir, surah asy-syura ayat ke-11, satu ayat je. Apa maksud dia wallahu a'lam lah. Adakah satu ayat kita tidak imani? Satu huruf pun kita imani. Satu huruf Al-Quran yang ijma' tidak diimani, kufur lah jawapan dia. Yang ijma' lah. Ada huruf Al-Quran yang tidak ijma'. Yang kita baca Fatihah tu kan, Maliki Yaumiddin, Ma, Mim, Alif, Lam, Kaf. Alif tu ada qiraah baca Maliki Yaumiddin, alif tak ada. Kita baca dengan Maliki Yaumiddin, ada alif. Ada qiraah Maliki Yaumiddin. Jadi satu huruf alif tu dia tidak imani. Tu tak dikupur sebab ada qiraah baca dengan tak ada alif. Tapi kalau huruf tu yang ijma' ulama, tak ada qiraah yang berbeza, kalau tidak imani walaupun satu huruf, kufur. Sematulah satu ayat. Tiba-tiba Allah duduk atas arah, ni terjemah golongan terpesong 7 kali dalam Al-Quran. Allah tidak serupa dengan makhluk. Walam yakul lahu kufuwan ahad, satu kali je. Apa maksud tak tahulah. Kita minggu lepas cerita dah istiwa alal arsh, istiwa Allah atas arah ni jalanan salafnya macam mana. Salaf termasuk Imam Syafi'i. Jalanan khalafnya macam mana kita sudah bicara. Yang mana dalam ayat Al-Quran yang kesamaran dengan tempat ni banyak. Dalam ayat Quran kesamaran dengan tempat banyak. Ayat Allah bersama, wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Allah bersama. Dia kalau pakai zahir bersama ni, kita sekarang ni bersama ni. Kita sekarang ni bersama ni. Maknanya kalaulah sebab bersama, ma'a ni zarah makan. Ma'a ni. Jadi kalau kata bersama, bertempat lah. Kalau pakai zahir, wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada. Jadi ma'a zarah makan. Kalau pakai zahir ke, Allah bertempat. Innallaha ma'as sabirin, Allah Ta'ala bersama dengan orang yang sabar. Innallaha ma'al muttaqin, Allah Ta'ala bersama dengan orang yang bertakwa.
Orang yang sabar ni berada di mana? Di bumi. Orang yang bertakwa berada di mana? Di bumi. Oh, kalau pakai zahir ke Allah bertempat di bumi. Itu mustahil sama sekali. Tapi dia kalau pakai zahir, kalau pakai zahir, bukan hanya istiwa atas arah sahaja yang kalau pakai zahir ke Allah bertempat. Ini walillahil masyriq wal maghrib fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di manakah kamu berhadap, maka di sanalah wajah Allah Subhanahu wa taala. Bagi Allah timur dan barat bagi Allah ni. Fa aina ma tuwallu fasamma wajhullah. Di mana kamu hadap, di sanalah wajah Allah. Jadi kalau kita hadap ke timur, Allah ada di timur. Kalau kita hadap ke barat, Allah ada di barat. Gitu. Tu kalau pakai zahir. Tu ini ayat mutasyabihah. Kena baliklah kepada akidah ahli sunnah wal jamaah macam mana, akidah salaf dan juga akidah khalaf. Dua-dua akidah ahli sunnah wal jamaah. Akidah salaf, akidah khalaf. Akidah salaf diserah makna bulat-bulat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak langsung menyentuh membahaskan mengenai ayat mutasyabihah sama sekali. Hanya serah makna kepada Allah, terpada dengan menyucikan Allah sama dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Salah tidak berpegang sebagai zahir ayat. Zahir ayat yang kesamaran tadi tu, kesamaran atas orang awamnya, Allah ni serupa dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bila Allah bertempat, maka serupa Allah dengan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Bertempat di arash, bertempat di langit, bertempat di bumi, mustahil sama sekali. Wa huwallahu fis samawati wal ard. Bermula Allah fis samawati wa fil ard. Allah di langit dan di bumi. Pakai zahir ke? Allah bertempat di langit, Allah bertempat di bumi, mustahil sama sekali. Ni kena kemah di sifat yang ni pembicaraan sifat yang keempat ni lah kena kemah molek. Hak mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih ni. Kena kemah hak pembicaraan secara tafsil. Sifat yang keempat, sifat mukhalafatuhu ta'ala lil hawadih. Contoh ayat dalam surah ni, dalam surah Mujadalah ayat yang ke-7, Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna dhalika wala aktsara illa ma'ahum aina ma kanu. Barang yang adalah daripada bisikan tiga orang, tidak adalah daripada bisikan tiga orang melainkan Allah yang keempat, dan tidak adalah bisikan lima orang melainkan Allah yang keenam, dan tidak ada bisikan kurang daripada demikian, dan tidak ada bisikan lebih daripada demikian melainkan Allah bersama dengan mereka di mana ada mereka. Ma yakunu min najwa salasatin illa huwa rabi'uhum. Tidak adalah daripada bisikan tiga orang melainkan Allah yang keempat. Jadi Allah duduk situ juga bersama dengan tiga orang berbisik Allah yang keempat. Kalau pakai zahir, maka zahir ayat tu mustahil atas Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini wala adna zalika wala aktsara illa huwa ma'ahum aina ma kanu. Allah bersama dengan mereka di mana ada mereka. Maknanya bukan hanya istiwa atas aras sahaja yang kesamaran Allah dengan tempat.
Lepas tu golongan terpesong ni diregu pula dengan hadis hadis Muslim. Diregu dengan hadis Muslim yang nak menyabitkan tempat bagi Allah Subhanahu wa taala. Diregu dengan hadis Muslim yang zilu rabbuna kulla lailatin ila sama'id dunya hina yabqa sulusul lailil akhir wa yaqulu man yad'uni fa astajibalah wa man yas'aluni fa u'tiyalah wa man yastaghfirani fa aghfiralah. Ni hadis Muslim ni, yang zilu rabbuna, yang zilu rabbuna. Tu dengan fi'il lazim tu, nazala yang zilu, turun oleh Tuhan kami. Yang nazala yang zilu. Kalau yunzilu rabbuna itu tidak mutasyabihah lah. Yang zilu, turun oleh Tuhan kami. Yunzilu rabbuna, menurun oleh Tuhan kami. Itu PM mudhari' bini if'an. Yunzilu rabbuna, menurun oleh Tuhan kami. Bukan Tuhan yang turun, menurun oleh Tuhan kami. Jadi jadi hadis mutasyabih ni dengan yanzilu, nazala yanzilu, turun oleh Tuhan kami. Tu fi'il lazim tu. Yunzilu rabbuna tu mutaaddi, menurun oleh Tuhan kami. Allah menurunkan, Allah menurunkan, mana Allah memerintah malaikat. Sebab Allah menurun, bukan Allah turun. Tu tak jadi mutasyabih lah tu. Yanzilu rabbuna, atau barulah hadis tu hadis mutasyabih. Turun oleh Tuhan kami, turun oleh Tuhan kami tiap-tiap malam kepada langit dunia, langit yang pertama, ketika kekal 1/3 malam. Jadi Allah turun ni berarti Allah di atas arah. Lah Allah turun. Aras ni atas daripada langit yang ketujuh. Langit dunia ni langit yang pertama. Bila Allah Ta'ala turun, berarti Allah bertempat di atas. Ni. Kalau Allah tidak bertempat di atas, macam mana Allah turun? Ini semua pegangan hak terpesong belaka ni. Jadi dia menyabitkan sifat baharu belaka. Allah bertempat atas arasy, makna Allah diam. Allah turun, makna Allah gerak. Diam gerak itu sifat makhluk. Dia memanglah dia ni nuzul ni, nuzul ni kalau asal makna nuzul ni gerak dan berpindah daripada atas ke bawah. Kalau datang pula wajaa rabbuka wal malaku saffan saffan, dan datang oleh Tuhan engkau ya Muhammad, dan datang oleh malaikat dalam keadaan malaikat ni berbaris-baris. Wajaa rabbuka, dan datang oleh Tuhan engkau. Asalnya maji ni, datang ni asalnya gerak dan berpindah daripada jauh kepada, daripada satu tempat pada satu tempat, daripada tempat yang jauh pada tempat yang dekat. Tu datang maji. Lepas tu apa maksud? Wal malaku, dan datang oleh malaikat. Malaikat datang saffan saffa, berbaris-baris malaikat datang. Malaikat ni bergerak. Tu malaikat makhluk, maka malaikat bergeraklah. Dengan bahawa datang malaikat ni, dia berpindah daripada jauh pada dekat, berpindah daripada satu tempat kepada satu tempat. Itu maji, datang. Lepas tu wajaa rabbuka, takkanlah datang Allah dengan datang malaikat sama. Sebab datang malaikat wajaa rabbuka wal malaku saffan saffa, datang oleh Tuhan engkau ya Muhammad, dan datang oleh malaikat hal keadaan malaikat tu berbaris-baris. Dan kita fahamlah malaikat datang ni macam kita datang lah, bergerak berpindah.
daripada tempat yang jauh pada tempat yang dekat. Tapi wajah rabbuka berpindah juga, bergerak juga. Jadi sifat Allah dengan sifat malaikat jadi sama, mustahil sama sekali. Dah apa makna datang oleh Allah? Datang oleh malaikat, jelaslah malaikat makhluk. Dah datang oleh Allah. Jalanan salaf, jalanan ulama tiga yang pertama, maji, imani. Lepas tu serah makna kepada Allah. Gitu je. Ulama khalafnya datang oleh rahmat Allah, datang oleh perintah Allah, datang oleh utusan Allah. Gitulah kalau ulama khalaf. Tapi di situ tu Allah datang, malaikat datang. Adakah datang Allah dengan datang malaikat sama? Tak akan sama sebab malaikat makhluk. Jadi asalnya majid ni bergerak dan berpindah. Asal juga dengan nuzul. Nuzul ni turun. Asal maknanya bergerak berpindah daripada atas ke bawah. Bergerak. Jadi gulungan terpesong, diambil hadis Muslim ni, itu dalil Allah bertempat di atas. Allah duduk atas arah. Jadi ada ketika Allah diam atas arah, ada ketika Allah bergerak berpindah daripada atas ke bawah. Siap tunjuk lagi Allah turun, dia tu turun tunjuk dengan tangan ni turun bergerak atas ke bawah ni tu kita turun tangga. Allah turun macam kita turun tangga kan, turun tangga turun satu tangga. Lepas tu kalau Allah turun ke langit yang pertama 1/3 malam, jadi masa tu Allah tak duduk atas arah. Masa tu duduk atas arah sebab Allah turun ke langit yang pertama. Jadi masa tu arah kosong. Allah tak duduk atas arah sebab Allah turun ke langit yang pertama. Boleh dihurah gitu. Maknanya sekarang ni dia pakai zahir. Allah duduk atas arah. Kemudian 1/3 malam Allah turun berpindah atas ke bawah. Satu langit sampai ke langit pertama. Jadi masa Allah Ta'ala turun tu, Allah tidak duduk atas arah. Tak duduk masa tu. Masa tu tak duduk kan. Jadi dia fikir macam mana tak tahulah. Ni ceramah agama belaka ni. Ada pengikut belaka ni. Dia nuzul gitulah. Hak asal makna gitulah. Berpindah, bergerak, berpindah dari atas ke bawah. Mustahil bagi Allah Subhanahu wa ta'ala. Lepas tu hadis nuzul turun ni jangan salah, serah makna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi menyuci ke Allah daripada menyerupai makhluk. Makhluk ni kalau turun bergerak, berpindah dari atas ke bawah, menyucikan. Kalau turun dengan makna Allah duduk atas arah, atas langit ketujuh, Allah pun gerak dan berpindah daripada satu langit sampai langit pertama. Tu sifat baharu. Ijma' al-sunnah jemaah menyucikan Allah daripada serupa dengan yang baharu. Lepas tu timbul pula persoalan. Bila 1/3 malam? Bilakah 1/3 malam? Ada ni. Kita lepas dah lah 1/3 malam ni. Kita ni subuh dah, lepas 1/3 malam. Sekarang ni ada tak tempat 1/3 malam? Ni. Di negeri lain. Negeri sebelah mana jadi? Negeri sebelah ke barat dah. Negeri sebelah ke barat lah. Kalau Kuala Lumpur tu macam kita dah juga. Mana kena negara lain. Kena negara lain. Kut depan lagi lah, kut barat lah, kut barat. Mana ada tempat yang 1/3 malam. Jadi kita ke atas laginya ada tempat belum 1/3 malam. Naik ala ke atas laginya mungkin tempat tu maghrib ke macam mana? Pergi lagi tu mungkin tempat tu petang ke macam mana? Kan bumi ni bulat kan? Maknanya ada tempat pulau barat tu sedang 1/3 malam. Ada tempat mungkinlah 2/3 malam. Mana ada tempat tu masih lagi baru maghrib contohnya.
Jadi masa tadi di tempat kita 1-3 malam Allah Ta'ala turun. Habis 1-3 malam di tempat kita, di tempat sebelah ni pula 1-3 malam. Lepas tu habis tempat tu, tempat ni pula 1-3 malam. Habis ni pula 1-3 malam. Dia bila Allah Ta'ala naik ke arah Bila Allah nak naik ke arah? Dan 1/3 malam ni sepanjang masa 24 jam. Kalau pakai zuhir, turun dengan makna gerak berpindah atas ke bawah yang mustahil sama sekali bagi Allah Subhanahu wa taala. Lepas tu ada pula ambil hadis jariah, Allah fis sama. Hadis jariah tu ulama hadis berbeza pandangan lah berkaitan hadis jariah tu. Tak apalah hadis jariah tu, kita ambil ayat Al-Quran. Ayat Al-Quran yang sama makna dengan hadis jariah. Hamba yang menyatakan Allah di langit. Sama dengan hadis jariah tu. Mana? Amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard fa iza hiya tamur. Surah Mulk tu lah. Amintum man fis sama'i an yakhsifa bikumul ard fa iza hiya tamur. Adakah merasa aman, merasa sejahtera akan mereka yang fis sama di langit. Fis sama di langit. Jadi kalau makna ke menyamailah dengan hadis jariah. Hadis jariah tu ulama berbeza pandangan hadis tu. Tak apalah hadis jariah tu. Kita ambil ayat Al-Quran yang qat'i. Ayat Al-Quran yang qat'i. Adakah merasa aman akan Tuhan yang berada di langit, akan Tuhan yang di langit? Tu. Man fis sama. Mereka yang di langit, adakah rasa aman, rasa sentosa mereka akan Tuhan di langit? Kalau nak pakai zahir ayat, satu sama makna dengan hadis jariah. Man fis sama, mereka di langit. Tapi langit ni pula kalau pakai zahir ni lah, man fis sama di langit, salah. Di langit serah makna kepada Allah. Bukan di langit dengan mana Allah bertempat di langit. Patut apa makna? Serah kepada Allah. Kalau Allah ni pakai zahir di langit, Allah di langit. Langit bumi ni bulat. Bumi bulat, langit bulat. Patut macam mana Allah di langit? Sebab Allah bulat. Kita tunjuklah mana langit? Atas. Itu tunjuk, boleh tunjuk langit atas. Lepas tu kalau negara lain hak ada sebelah tepi bumi ya. Faham tak? Sebelah tepi bumi, belah kanan bumi itulah. Tapi tempat mereka atas juga, bukan kanan. Tak di sebelah kita ni lah. Kita atas, bumi bulat, kita atas. Belah kanan bumi, belah kiri bumi, hak bawah bumi ya. Mana langit? Masing-masing tunjuk atas. Jadi bumi bulat, langit bulat, jadi Allah bulat. Lihat ni. Kalau pakai zuhir, Allah fis sama, man fis sama. Ulama khalahnya man fis sama isyarat pada malaikah yang berada di langit. Memang malaikat ada di langit dan malaikat ada di bumi. Hak banyaknya malaikat di langit lah. Jadi man fis sama tu isyarat kepada malaikah, bukan isyarat kepada Allah Ta'ala. Ada ni. Itu hak kesambaran dengan tempat di atas, di bumi lah pulaknya. Allah bersama, itu di bumi. Allah hampir. Wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Di ayat lain Allah Ta'ala berfirman, wa huwa aqrabu minkum min hablil warid. Allah hampir. Allah hampir. Kalau pakai zuhir kau di bumi lah, Allah hampir. Hak Nabi Ibrahim alaihissalam tu selepas daripada
dibakar oleh Raja Namrud tu kan. Nabi Ibrahim pun berpindah. Nabi Ibrahim pun berpindah. Wa qala inni zahibun ila rabbi. Kata Nabi Ibrahim, sesungguhnya aku pergi kepada Tuhan aku. Berpindah, nak pergi pada Tuhan aku. Nabi Ibrahim pindah ke langit ke? Nabi Ibrahim berpindah ke Palestin. Jadi Tuhan duduk Palestin. Kalau pakai Zuhri. Sebab Nabi Ibrahim berpindah, dia kata inni zahibun ila rabbi. Sesungguhnya aku ni aku nak pergi pada Tuhan aku. Kalau Allah tu bertempat di langit, Nabi Ibrahim naik ke langit lah. Tapi Nabi Ibrahim berpindah ke Palestin. Jadi Allah duduk di Palestin. Mustahil sama sekali. Kemudian pembicaraan ayat-ayat yang mutasyabihah ni, kesamaran dengan tempat tadi, dalam kitab dia pergi kepada pembicaraan dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat. Surah Al-Hadid ayat yang keempat. Huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Kemudian di hujung ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Itu boleh tengok semula dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat. Saya cuma ambil tadi ni tempat yang kita nak bicara. Di awal ayat, kemudian di hujung ayat, di awal ayat summa stawa 'alal 'arsy. Di hujung ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum wallahu bima ta'maluna basir. Awal ayat huwallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Nak baca di awal ayat surah Al-Hadid ni kena mikir sikitlah. Kena mikir. Kalau tak mikir, tukar dengan sejadah jadinya. Surah Al-Hadid ayat keempat, huwallazi. Sejadah Allahul ladzi. Kena mikir. Nak baca surah Al-Hadid ayat keempat tu nak kena mikir. Huwallazi, ia Allah yang menjadikan langit dan bumi. Tapi kalau surah sejadah Allahul ladzi. Dalam surah Al-Hadid ayat keempat, wallazi khalaqas samawati wal arda fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Sejadah pula Allahul ladzi khalaqas samawati wal arda wa ma bainahuma fi sittati ayyamin summa stawa 'alal 'arsy. Ada pula wa ma bainahuma. Tu kata nak kena ni, nak kena mikirlah sikit. Takut pergi baca kata surah Al-Hadid, dia baca Allahul ladzi, tu sejadah. Tapi nak cerita di awal ayat Allah Ta'ala menyatakan bahawa summa stawa 'alal 'arsy. Di hujung ayat wa huwa ma'akum ainama kuntum. Ni boleh tengok dalam kitab tafsir lah ni. Ada kitab tafsir Tabari, tafsir Ibnu Katsir, tafsir Qurtubi, boleh tengok dalam tu. Ada jalanan yang mana istiwa atas arah ni serah makna kepada Allah. Adapun dalam tafsir Tabari, istiwa atas arah dengan makna Allah irtafa'a wa ala, Allah tertinggi. Allah tertinggi. Wa huwa ma'akum ainama kuntum ni Allah Ta'ala menyaksi. Allah Ta'ala menyaksi, Allah Ta'ala mengetahui. Tu. Itu dalam tafsir Tabari contohnya. Summa stawa 'alal 'arsy, Allah irtifa' fartafa'a alaihi wa 'ala. Allah tertinggi. Tertinggi kedudukan, bukan tertinggi tempat. Didatangkan makna istawa dengan irtifa', dengan ulu, tertinggi, tertinggi kedudukan, bukan tertinggi tempat. Wa huwa ma'akum ainama kuntum, Allah Ta'ala bersama dengan kamu di mana kamu berada, dengan mana Allah menyaksi, Allah mengetahui.
Ini semua jalanan khalaf yang mendatangkan makna yang selayaknya. Mendatangkan makna yang selayaknya. Dia Imam Tabari ni dihidup di akhir kurung yang ketiga, meninggal di awal kurung yang keempat. Meninggal di awal kurung yang keempat. Ini Imam Tabari. Kalau buka dalam tafsir-tafsir yang lain pun samalah. Ada yang mana ulama menyerahkan makna istiwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Dalam tafsir Ibnu Katsir didatangkan jalan yang salah. Imraruha kama ja'at min ghairi takyifin wala tashbihin wala ta'tilin. Pelalu ayat itu sebagaimana Allah Ta'ala firman, dengan tidak membagaimanakan, dengan tidak menyerupakan Allah dengan makhluk, dengan tidak menghampakan ayat Al-Quran. Kemudian dalam tafsir Ibnu Katsir pula, Allah bersama dengan kamu. Allah bersama dengan kamu ni raqibun alaikum syahidun ala a'malikum haitsa kuntum wa aina kuntum. Mana Allah ni perhati, Allah menyaksi amal kamu. Tu didatangkan mana yang selayaknya dengan makna Allah bersama. Allah tertinggi atas arah, asrah makna kepada Allah. Tu salah. Allah bersama, Allah perhati, Allah saksi amal kamu. Di mana Allah mengetahuilah amal kamu. Itu didatangkan makna yang selayaknya, itu jalanan khalaf. Ada ulama istiwa, serah makna kepada Allah. Ma'iyah, Allah bersama, serah makna kepada Allah. Ada ni. Ada pun pakai zuhir ayat. Allah bersama, Allah istiwa atas arah, Allah duduk atas arah. Lepas tu Allah bersama dengan kamu tu, Allah duduk bersama kamu pula. Kalau pakai zuhir ayat, dia panggil tanakut, berlawanan ayat Quran. Mustahil ayat Al-Quran berlawanan, sebab itu kalamullah. Lepas tu apa makna istiwa? Apa makna ma'iyah, bersama? Dua jalanan. Satunya jalanan salah, satunya jalanan khalaf. Kalau pakai zuhir ke, Allah istiwa, duduk atas arah. Istiqrar, menetap atas arah. Kalau pakai zuhir. Lepas tu Allah bersama. Allah bersama. Jadi Allah bersama ni pula, Allah duduk bersama pula ke macam mana? Pakai zuhir ayat mustahil sama sekali. Pakai zuhir ayat itu bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Tapi ada golongan terpesu ni istiwa atas arah, Allah duduk atas arah. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama dengan mana Allah mengetahui. Jadi hak bersama tu diterjemah dengan mengetahui, betul lah itu jalanan khalaf. Tapi istiwa atas arah, duduk, dikata itu jalanan salaf. Tu tak betul belaka tu. Betul Allah bersama dengan mana Allah mengetahui, betul lah itu jalanan khalaf. Istiwa atas arah, kalau jalanan khalaf ke, Allah memerintah arah, bukan Allah duduk. Ni kena amati molek lah ni. Tengok dalam surah Al-Hadid ayat yang keempat. Istiwa atas arash ke, wa huwa ma'akum aina ma kuntum ke, pegangan kitanya walam yakul lahu kufuwan ahad. Pegangan kitanya laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Dan tidak ada sesiapa pun yang menolak ayat Al-Quran. Tak ada orang tolak ayat Al-Quran, tak ada. Tapi macam mana huraian? Salah tengok macam mana, khalaf macam mana. Golongan terpesong hura macam mana. Adapun ayat, tidak ada orang yang menafikan ayat. Semua orang akan beriman dengan ayat Al-Quran. Istiwa atas arah, beriman. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, beriman. Tapi apa makna ayat? Salah, serah makna yang selayaknya. Khalaf, serah makna kepada Allah. Khalaf, datangkan makna yang selayaknya. Adapun datang makna yang tidak selayaknya, istiwa atas arah, Allah duduk atas arah, itu bukan jalanan
ahli sunnah wal jamaah. Golongan terpesong ni, Allah duduk atas arah lah. Kita beriman sebagaimana Quran kata. Siapa-siapa yang tidak berpegang Allah duduk atas arah, dia tidak beriman dengan ayat Al-Quran. Pulak dah. Ni. Apa makna tidak beriman dengan ayat Quran? Tidak beriman Quran, kok kupur lah jawapan dia. Dah Quran kata Allah duduk atas arah kan? Tidak beriman Allah duduk atas arah, tak iman ayat Quran lah dia kata. Quran mana sebut Allah duduk atas arah? Tu istiwa atas arah tu istiwa, bukan duduk. Duduk tu terjemahan kamu yang terpesong. Sekarang dia terjemah istiwa kepada duduk. Salah. Lepas tu dia letak pula. Itulah salah. Allah duduk atas arah, dia letak atas salah pula. Pada itu pegangan yang terpesong, bukan jalan salah. Bila tidak berpegang pegangan terpesong Allah duduk ni, berarti kamu tidak beriman dengan ayat Al-Quran. Berarti kafirlah tidak beriman ayat Quran. Kami tidak mengkafirkan. Dan kalau tidak beriman ayat Quran, apa lagi hukum dia? Dia kata kami tidak mengkafirkan, tapi mereka tidak beriman dengan ayat Quran. Apa makna tidak beriman ayat Quran? Tak kafir? Kafirlah. Yang pertama didatangkan makna yang tidak selayaknya. Allah duduk atas arah. Yang kedua dikata itu akidah salah. Yang tiga, orang yang tidak beriman sebagaimana akidah mereka Allah duduk atas arah, dikatakan tidak beriman dengan ayat Al-Quran. Dia kata orang kita je payah ni. Kalau tanya siapa-siapa, tanya orang kafir. Orang kafir mesti tunjuk Tuhan berada di atas. Dia buat macam orang kafir. Ada penceramah tu asalnya bukan Islam. Masuk Islam. Kalau tanya orang kafir, semua jawab Allah di atas lah. Tuhan di atas. Dia kata Tuhan di atas. Ada Allah lah. Orang kafir. Tuhan di atas. Kita je bermasalah. Bila benda ni beriman Tuhan tidak bertempat di atas. Tapi kalau tanya orang kafir, Tuhan di atas. Tu orang kafir. Kalau gitu Tuhan duduk di atas, tu berat lagi tu Tuhan duduk bumi, dia kata. Bila Tuhan duduk bumi, kena pijak dia orang lah. Tu menghina Allah. Siapa kata Tuhan duduk bumi? Jadi kalau Tuhan duduk atas arah, berarti Tuhan duduk bumi, berarti dah jambang pun Tuhan duduk. Siapa pula nak cerita bertempat gitu? Berarti mereka yang berpegang Allah tidak bertempat di langit ni, berarti Allah berada di mana-mana. Tidak. Tak ada berpegang Allah berada di mana-mana. Dia golongan terpesong berpegang Allah duduk atas arah. Apabila dinafikan Allah duduk atas arah, berarti kamu berpegang Allah di bumi. Tidak berpegang Allah di bumi. Berarti kamu berpegang Allah di mana-mana. Tidak berpegang Allah di mana-mana. Kita tidak berpegang Allah di mana-mana. Allah di mana-mana ni, satu makna Allah jadi banyak. Sebab di mana-mana. Tu dok sama sekali. Allah di mana-mana ni Allah pindah ganda. Dok juga. Pindah ganda ni gerak, itu sifat makhluk. Ada pula Allah di mana-mana. Tak ada. Ahli sunnah tidak berpegang Allah di mana-mana. Ada golongan terpesong berpegang Allah di mana-mana. Samalah. Ada golongan terpesong Allah duduk atas arasy. Ada golongan terpesong Allah berada di mana-mana. Kita ahli sunnah jemaah tidak berpegang Allah bertempat di arasy dan tidak berpegang Allah bertempat di mana-mana. Memang adalah golongan terpesong Allah berada di mana-mana. Allah berada di mana-mana. Dalam jambang je tak ada. Ada. Hak ajar terpesong gitu. Allah berada di mana-mana. Sebab apa? Wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama kamu di mana kamu berada. Jadi apabila kamu berada di mana-mana, jadi Allah pun di mana-mana. Ini golongan terpesong belaka ni. Bukan jalanan ahli sunnah wal jamaah. Istiwa atas arah, golongan terpesong Allah duduk atas arasy. Golongan terpesong wa huwa ma'akum aina ma kuntum. Allah bersama dengan kamu di mana kamu berada.
Jadi kamu berada di mana-mana, jadi Allah pun berada di mana-mana. Dah, itu golongan terpesong Melaka. Allah berada di mana-mana, dalam jambang je tak ada. Kata pelik sungguhlah. Tapi memang ada golongan terpesong, dia menyabitkan tempat bagi Allah di arah. Bila dinafikan, berarti kamu berpegang Allah di mana-mana. Tidak. Sebab Allah duduk atas arah, bertempat. Allah di mana-mana, bertempat. Kita akidah di sunnah Jumaat, menyucikan Allah daripada bertempat. Gitu. Sebab bicara dah menglepas tu kan, lazim daripada itu bahawa adalah Allah itu bertempat. Maha suci Allah Ta'ala dia berkat itu daripada bertempat. Bertempat di aras ke, bertempat di langit ke, bertempat di bumi ke, bertempat di mana-mana ke. Maha suci Allah Ta'ala daripada bertempat. Pegangan kitanya sebagaimana Allah sedia kala, Allah kekal selama-lama sebagaimana sedia kala. Sedia kala tidak ada tempat, yang ada hanyalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka Allah tidak bertempat pada sedia kala, Allah kekal tidak bertempat selama-lamanya. Allah Ta'ala ni alhamdulillahi rabbil alamin. Segala puji bagi Allah. Allah Rabb, Allah Tuan bagi sekalian alam. Allah Rabb, Allah Tuan bagi sekalian alam. Alam ni termasuk arash. Jadi arah ni marbuk kepada Allah. Marbuk apa makna? Yang direntah, yang dimiliki, yang diatur, yang takbir oleh Allah Ta'ala. Itu marbuk kepada Allah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ayat yang lebih jelasnya, wa huwa rabbul arsyil azim. Allah ni Rabb bagi arah yang agung. Allah Rabb, Allah Tuan. Arash marbuk, mana yang direntahi, yang dimiliki, yang diatur oleh Allah. Bukan sama sekali tempat bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nabi larang kita berfikir berkaitan dengan zat Allah. Tafakkaru fil khalqi wa la tafakkaru fil khaliq. Berfikirlah kamu akan kejadian Allah, jangan kamu berfikir berkaitan dengan zat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mari lintasan bagai-bagai dalam hati kita. Kullu ma khatara ala balika fallahu bi khilafi. Ini kata-kata yang warid yang datang daripada Sayyidina Ali karramallahu wajhah. Tiap-tiap barang yang terfikir di kepala engkau, Allah menyalahi. Gitu je. Jangan fikir berkaitan dengan zat Allah, tapi mari telitah Allah di atas, Allah di hadapan, Allah hampir. Sujud lama sikit, sujud lama, semayang malam tak ada orang, dia sujud lama, Allah marilah telitah di hati. Sebab apa? Sebab Nabi bersabda, aqrabu ma yakunu min rabbihi wa huwa sajid. Hampir hamba dengan Tuhan dia masa dia sujudlah hampir. Jadi bila sujud lama, marilah telitah di pelotok kita. Allah mari dah tu, Allah mari dah, berhampir. Allah menyalahi. Kalau pakai zuhir macam mana? Allah duduk latar. Da aqrabu ma yakunul abdu min rabbih. Sehampir-hampir hamba daripada Tuhan dia, wa huwa sajid, dalam sujudlah hampirnya. Jadi kalau kita Allah duduk latar. Ya, kalau pakai zuhir Allah duduk atas arah. Mana hampir sebenarnya? Kalau pakai zuhir Allah duduk atas arah. Masa berdiri ke masa sujud? Kalau pakai zuhir golongan terpesong, Allah duduk atas arah, Allah duduk atas langit. Jadi kalau kita semayang, masa berdiri ke masa sujud hampir? Masa berdiri lah hampir. Lagi hampir kalau kita duduk rumah tinggi, rumah 20 tingkat flat tu lagi hampir gitu. Dan kalau pakai zuhir, kalau Allah bertempat atas arah, Allah bertempat di langit, masa berdiri ke masa sujud kita hampir? Padahal ni Allah tidak bertempat. Patut hampir dalam sujud tu, bukan hampir tempat, tapi kadang-kadang mari di pelotok kita. Sujud lama, mari di pelotok kita. Kita tak fikir ni sebab Nabi larang. Tapi mari telitah di pelotok kita. Hak mana telitah? Allah menyalahi. Lepas tu Nabi Mi'raj ke hadap kursi pada malam Isra Mi'raj tu. Kalau Allah tidak duduk di arah, kenapa Nabi Mi'raj? Jadi macam Allah duduk di bumi. Ayat Mi'raj sebab Allah duduk di bumi. Allah tidak duduk di arah, Allah tidak duduk di bumi. Allah Mi'raj, Nabi SAW Mi'raj itu ketinggian bagi Nabi SAW.
Dah kalau Allah duduk atas arah, duduk atas langit, kenapa Nabi Mi'raj pada malam Isra' dan Mi'raj? Jadi Nabi kalau duduk bumi jadi macam mana pula? Macam mana hak Nabi Musa alaihissalam bercakap dengan Allah Subhanahu wa taala? Mana apa? Allah berada di Tur Sina ke? Di Bukit Tur Sina. Sebab bercakap di situ. Nabi Musa bercakap di Tur Sina, Nabi Mi'raj kepada atas daripada arah ke hadap kursi, itu Nabi Musa berada di mana? Di Bukit Tur Sina. Nabi SAW Mi'raj ke mana? Ke hadap kursi tu. Allah tidak bertempat. Itu ketinggian bagi Nabi SAW berjumpa dengan Allah dengan Mi'raj. Naik satu langit sampai ke hadap kursi atas langit yang ketujuh. Itu kemuliaan ketinggian bagi Nabi SAW. Nabi Musa bercakap di Tur Sina, bukan berarti Allah berada di arah, bukan berarti Allah berada di Tur Sina. Allah Subhanahu wa taala maha suci daripada bertempat. Sebagaimana Allah sediakala tidak bertempat, sebab sedekala tidak ada tempat, Allah kekal seumpama tu selama-lamanya. Sifat Allah tidak berubah sama sekali, tidak ada sifat yang baru bagi zat Allah Subhanahu wa taala. Allah sama sekali tidak mengambil faedah, tidak ambil manfaat daripada makhluk yang dijadikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ni masih lagi sambung mustahil yang ketiga. Jadi mustahil yang keempat ni kita baca semulalah. Dan keempat, mustahil atas Allah Ta'ala bahawa ada bagi Allah berpanca indera. Wallahu a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ftah alaina futuhal arifin. Allahumma allimna ilma akdamin, fahimna fahamas sabiqin, warzuqna ruqat talibin. Allahumma zidna ilman wa alhiqna bis salihin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin.